dibuang. Setelah dibuang, maka lam yang pertama dibuang. Dan juga summa hudifa alamu asaniyatu, dan lam yang kedua dibuang, maka menjadi huwa. Huwa itu adalah domir. Yang dimana itu dia ni Okey, lanjut Kita nak tahu tidak perlu tarikat ni. Nah, dia kata itu dibuang, ini dibuang kan. Jadi kita nak tahu siapa kau punya idea untuk buang tu. Kedua, kan kenapa perlu dibuang? Kenapa perlu dibuang? Kenapa tak tinggal seperti jadi adanya? berangkatnya dari gramatika. Jadi berangkatnya dari gramatika. Makanya saya tanya tadi, Anda ditanya domersaan itu tidak tahu karena yang dibahas adalah domer huhu. Aduh. Asalnya bagaimana? Domersaan itu percaya seperti apa? Kan seperti Saya tak, itu kalau saya ya. cakap Ya ID huk kelang. berasal Ya ID kelang. saya kalau tidak Ya, okey silakan. okey huk saya tak Ya, cakap kalau ya. engkau cuba cari balik huk ni, perkataan huk ni Ya. berasal daripada agama Mesir, Tuhan agama Mesir kuno. Oh, Cuba kata kau kaji, kau tengok balik. Huk ni adalah Tuhan. Asal perkataan huk ni adalah Tuhan pada agama Mesir kuno, berasal daripada Mesir. itu nak betul nak gimana? Asal itu penting untuk kita tahu. Jelas dia benda di Mesir kuno punya Tuhan punya ni kan. Kalau asal kita Ada tak tahu, buktinya, dia buktinya jadi ada. ikut Buktinya ada kagak? Buktinya ada kagak? Nah, kau bagi dalil Coba lah, kau bagi ditampilkan dalil. buktinya. Mana ada petang huk? Kalau Ya, Allah tu kau dalilnya. cakap tadi ada, kau bagi tahu ni kan. Allah Ya. tu memang betul nama. Coba dibagi tahu dalilnya Tuhan. mana? Tapi Dalilnya huk, mana? huk tu mana dalil dia? Ya. Asal mana ambil pun dia tak tahu. Itu dalilnya tradisi mana? Saya Macam baca mana kitab Allah dari tu tadi jadi kok, dari awal. Daripada Allah jadi siapa punya idea? Betul ha. Gimana? Kena marah dah. Bila selawat kau nak pandai panjang-panjang pula kan. Kau selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan. Tapi bila zikir kau nak yang ringkas-ringkas. Macam mana ni? Kan zat Allah tu ada kan. Banyak lagi dah subhanallah dia, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Coba dipahami. Dia ID kelang. Lo ni. Wah. Domersaan itu apa? Domer itu. ID kelang. Usah ngaur pak ni. Usah ngaur Kang. Usah ngaur. Ya. Boleh saya bercakap ke? Waalaikumsalam. Boleh. Ya, silakan. Okey, Assalamualaikum. Okey, pertama Waalaikumsalam. bila kita bercakap pasal ibadah ni, sebenarnya kalau kita kaji banyak-banyak kitab, kita akan jumpa banyak pelbagai jenis-jenis kaedah untuk kita memahami agama. Semakin kita banyak belajar kitab, kita akan banyak belajar banyak kaedah. Daripada situ kita akan mula celaru mana kaedah mana yang betul, kaedah yang mana yang salah. Kadang-kadang penafsiran kita kepada kaedah itu pun akan ada masalah. Jadi kita bincang banyak mana pun kaedah, kita sentiasa akan bermasalah. Okey, bila saya belajar dengan ustaz-ustaz, ada satu kaedah yang senang untuk kita memahami apabila berlakunya pencegahan. Untuk kita mudah faham, pertamanya kita tengok dulu apa yang zaman Rasulullah buat itu, sekiranya apa yang amalan yang kita buat itu adalah benar, mesti ada orang yang paling faham agama melakukan dahulu. Zaman Rasulullah, zaman sahabat, kalau zikir huhu ni adalah benar, kenapa zaman sahabat tidak dilakukan? Kenapa para salaf tak lakukan? Kalau kita tengok kemunculan kitab-kitab yang membahaskan tentang zikir hu, kita tengok bukan pada zaman kurun yang awal. Kalau kita kata kita salah, kita cerita pasal lughah, kita pasal domer, kita akan tengok akan banyak je ulama akan membenarkan, ada ulama yang kena bercanggah. Tapi kalau kita tengok, kenapa para sahabat tidak buat? Adakah sahabat tidak memahami agama itu dengan benar? Adakah orang yang selepas itu memahami lebih benar? Jadi dari situ kita faham bahawa
cara mudah untuk kita faham agama tu, kita tengok apa yang sahabat dan para salaf faham. Dari situ kita akan tengok. Kalau kita berbahas pasal kaedah, kita akan jumpa banyak permasalahan kaedah. Ada kalau kita jumpa lah, contohlah ada satu ustaz menggunakan satu kaedah. Dalam usul fiqh dia masukkan dalam kaedah akidah untuk membatalkan bahawa sesuatu amalan menetapkan itu sekiranya terdapatnya yang menetapkan dengan yang membatalkan, maka kita perlu mendahulukan yang menetapkan. Kaedah itu diletakkan pada tempat yang tidak benar. Tapi kalau kita bincang pasal ilmiah, kita akan kecelaru. Tapi kalau kita ambil daripada asal pemahaman, kita akan cuba memahami dengan baik lah. Dari situ. Kalau kita bincang sampai 3 jam pun kita tak ada guna, sebab kita akan sentiasa bercelaru. Ada orang menerima kaedah itu, kata tidak. Sebab apa? Memang tak ada kesepakatan. Suatu kaedah yang dihasilkan dalam pemahaman untuk memahamkan ayat teks Al-Quran, hadis, kita kan memang akan bertemu berbagai pencanggahan pemahaman. Jadi dari senang kaedah untuk kita memahami agama itu, kita tengok orang yang terdahulu. Kalau benarlah orang terdahulu itu memahami agama itu dengan benar, maka mesti mereka akan melakukannya. Itu dia kaedah dia. Itulah pendapat saya lah. Kalau kita bincang macam ni, memang kita akan nampak memang bercelaru. Sebab kalau saya boleh bawa 10 kitab akan membincangkan perkara dalam sudut yang berbeza. Kita nampak rujukan terakhir kita pun, kita ada 4 mazhab tu. Dalam 4 mazhab ni tak ada pun membahaskan tentang zikir huk ni. Tak terdapat 4 kitab tu. Kita guru terakhir kita, 4 mazhab kita, 4 mutabar kita ni kan, tak ada pun. Dia ikut siapa? Kita ahli sunnah wal jamaah, kita ikut 4 ni. Masuk Asy'ari, Abu Mansur Mutaridi, ni kita cakap kita ikut Asy'ari. Tapi dalam kita tengok pun dalam buah Asy'ari pun tak ada dia membahaskan tentang huk ni, tak dapat dalam kitab dia pun. Kita tengok kan, kalau kita tu, saya taklah baca semua kitab, tapi tak ada nampak pun tentang istilah huk ni, tak ada. Kita tengok 4 kitab tu, baik Imam Syafi'i, Hambali, Maliki dengan Hanafi, tak ada kan. Jadi wang ni ikut siapa? Itulah saya nak tanya kat orang tu tadi, siapa dia tu, dia memang tak boleh jawab lah. Siapa dia yang mulakan tu memang tak boleh jawab lah. So mesti orang tu adalah manusia selain Nabi lah. Kalau manusia selain Nabi, makna orang tu boleh dipengaruhi oleh iblis syaitan. Mana idea tu boleh main dari iblis syaitan. Satu lagi, adakah kita ni lebih pandai daripada 4 mazhab mutabar tu yang mengikut betul-betul jalan-jalan salafi daripada Nabi kita, para sahabat dan tabi'un semua kan? Kita tengok itu. Jadi kita tengok adakah kita lebih bijak daripada orang kan? Saya tak mesti Kita bicara sebenarnya saya biasa dalam perbincangan ilmiah, buku kitab-kitab lama lah. Jangan narasi yang kitab. Boleh bagi saya sekejap? Kita itu jangan menarasi-narasi yang tanpa kitab. Sebenarnya saya biasa buka kitab-kitab berkawan dengan kawan-kawan pelajar pondok daripada Indonesia. Bila kita buka kitab, kita akan jumpa perbahasan yang ada beberapa permasalahan biasanya kalau kita buka kitab. Yang pertamanya tentang pemahaman kaedah. Sesetengah yang kaedah yang ditimbulkan dalam kitab-kitab, kita tengok itu adalah kaedah yang ditimbulkan atas pemahaman. Kalau kita belajar usul fiqh, kita akan memang dah tahu kaedah-kaedah yang boleh diterima. Tetapi ada setengah-setengah kaedah yang tidak diterima itu, yang dibincangkan dalam kitab, yang biasanya berlaku perbezaan. Kalau kita ambil kaedah-kaedah ini, kita bincangkan dalam pemahaman yang berbeza, kita akan tak selesaikan masalah. Kita tak akan jumpa jalan penyatuan. Sebab kita kena faham dalam satu permasalahan dalam agama, kita kena faham ramai musuh-musuh Islam yang cuba merosakkan agama Islam ini sendiri. Caranya macam mana? Dia membina satu kaedah yang kaedah itu tidak popular. Contoh yang biasa kita dengar, pelajar-pelajar pondok, dia kata apa? Sebelum kita belajar hadis, kita kena belajar nahwu dulu, faham nahwu, belajar tauhid, belajar tasawuf, barulah kita boleh belajar hadis supaya kita salah faham. Kaedah-kaedah ni siapa yang buat?
Sebenarnya kaedah ini yang menjauhkan kita daripada agama. Kita bila kita nak membincangkan tentang hadis, kita kata ada kaedah ini, usul fiqh ini membincangkan kaedah-kaedah gini, menyebabkan kita